Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah Jumaat kita dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahi masyaallah tawakkaltu 'ala Allah masyaallah la yasuqul khairu illa Allah masyaallah la yasrifu su'a illa Allah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, masih lagi menambah rezeki kita, dan kita gunakan usia dan rezeki yang Allah Taala kurniakan tu untuk sama-sama kita mendekatkan dan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada hari Jumaat ini, hari yang mana Allah Taala turun keberkatan yang sangat banyak berbanding dengan hari-hari yang lain. Jadi pada hari ini disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa barang siapa yang berselawat ke atasku pada hari Jumaat, maka malaikat akan sampaikan selawat aku kepadaku sambil menyebut namanya dan nama bapa dia. Maka di sini ada sebut, ulama ada menyebut bahawa barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, ia adalah sebahagian daripada birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Sebab apa? Sebab selawat yang kita ucapkan tu, malaikat akan pergi jumpa Rasulullah. Malaikat kata, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat padamu ya Rasulullah. Maka disebut nama kita dan disebut nama bapa kita di hadapan Rasulullah. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, ia adalah sebahagian dari birrul walidain. Bila nama kita dan nama bapa kita disebut di depan Rasulullah, itu adalah satu kemuliaan. Jadi perbanyakkanlah selawat atas Nabi SAW. Malahan ada ulama mengatakan pada hari Jumaat antara berselawat dengan membaca Al-Quran, berselawat lebih afdal. Baca Quran tu afdal juga, pahala dia ada juga insya Allah Taala. Tapi pada hari Jumaat tu fadilatnya sangat besar, malahan berselawat tu lebih afdal lagi kita baca pada hari Jumaat. Ini perbanyakkan berselawat pada hari Jumaat. Selain itu pada hari ini saya akan baca kepada tuan-tuan hadis Nabi SAW berkenaan dengan pesanan baginda kepada kita semualah. Dan Rasulullah SAW ada sebut dalam satu hadis yang masyhur, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Rasulullah, orang yang cerdik, al-kayyisu ialah orang cerdik, orang yang bijak, ialah orang yang dana nafsahu. Dana nafsahu tu dia membentuk diri dia, dia mendidik diri dia, bawa diri dia untuk beramal selepas kematian. Beramal sekarang untuk bekalan selepas kematian. Itu orang cerdik kata Rasulullah. Sebab kita duduk di dunia ni sementara tuan-tuan. Kita nak duduk di akhirat itu adalah negeri abadi. Tiba-tiba kita duduk puluhan di dunia ni untuk kita tinggalkan. Dunia yang kita tinggalkan. Duduk puluhan impun duit, impun harta, kemudian impun kemasyhuran. Semua benda tu kita akan tinggalkan. Sedangkan hak dia yang akhirat, yang kekal abadi ni kita lupakan. Itu orang tak cerdik. Orang cerdik ialah orang beramal pada zaman sekarang, di dunia sekarang, untuk bekalan negeri yang abadi di sana. Itu orang cerdik.
Dan al-ajizu, orang yang lemah, kata Rasulullah. Orang lemah ni orang tak cerdik lah. Ialah orang yang manittaba'a nafsahu hawaha. Orang yang membiarkan dirinya ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsunya, kerana hawa nafsu ni boleh membawa kepada kesesatan. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan jelas, kata Allah Taala, wala tattabi'il hawa fayadhilluka an sabilillah. Janganlah kamu ikut hawa nafsu kamu, kerana hawa nafsu kamu boleh menyesatkan kamu daripada jalan Allah Taala. Kalau kita ikut hawa nafsu kita ni, tuan-tuan, hawa nafsu yang payah kita nak bagi ikut iman kita ni, ini paling payah. Tapi kalau ikut hawa nafsu, tuan-tuan, maka kata Allah Taala fayadhilluka an sabilillah, hawa nafsu itu boleh membawa kamu kesesatan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, jangan bagi diri kita ni ikut hawa nafsu saja. Fatamanna 'ala Allahil amani, kata Rasulullah lagi. Dan ada orang yang lemah ni adalah orang yang membiarkan dirinya ikut hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan ke atas Allah Taala dengan macam-macam angan. Dia tak main masjid tapi duk harap Allah Taala masukkan dalam syurga. Dia tak mau main mengaji, sembahyang pun tak terang mana, duk harap Allah Taala terima sembahyang dia. Dia duk buat dosa banyak, tak bertaubat Allah Taala, duk harap Allah Taala ampunkan dosa dia. Duk berharap, berangan macam-macam angan-angan terhadap Allah Taala, sedangkan dia tak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itu orang yang lemah ataupun orang tak cerdik. Jadi marilah sama-sama kita pakat muhasabah diri kita. Pakat-pakat kita muhasabah diri kita, kita ni banyak ikut Allah Taala atau banyak ikut hawa nafsu kita. Apatah lagi kita hidup zaman la ni, tuan-tuan. Yang selalu saya sebut, kita hidup dalam fitnah, dan fitnah ni bukan lagi menimpa orang jahil. Orang alim pun kena zaman la, tuan-tuan. Zaman la ni zaman orang yang nak kejar dunia. Dalam kita duk fikir, dalam kita duk nak dekatkan diri Allah Taala, dunia ni duk melintah depan kita. Kita nak main masjid ni, tuan-tuan, dunia melintah. Nak kena main masjid pergi kena tu tak lain dulu. Dalam duk nak tengok hal ehwal Islam dalam TV contohnya. Dalam tengok hal ehwal Islam, nak tengok tazkirah apa macam-macam lah kan. Dalam tengah-tengah tu ada lagi duk lintah dunia yang mencuba menarik kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman fitnah ni, kalau kita tak jaga diri kita, tak nak siapa nak jaga diri kita untuk bawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nak ajak pada maksiat, nak ajak kepada jauh daripada Allah Taala cukup banyak. Tapi nak mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Taala tu tak banyak, tuan-tuan, zaman lah. Cukup susah nak cari orang yang nak ajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ada dalam diri kita pun boleh nak bawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakat-pakatlah banyak, pakat-pakatlah kita berzikir kepada Allah Taala, banyak menghadiri majlis ilmu, banyak berkawan dengan orang yang dekat dengan Allah Taala. Mudah-mudahan dia akan menjadi jalan yang mudah untuk kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak baca satu hadis kepada tuan-tuan, hadis yang agak panjanglah, satu muka. Yang mana hadis itu menceritakan tentang hakikat kehidupan kita yang sebenar, supaya kita sedar siapa diri kita di dunia ni. Siapa diri kita di dunia ni, tuan-tuan. Supaya kita sedar hakikat hidup kita di dunia ni. Bukan kita kejar dunia, kita nak kejar akhirat, hakikat sebenarnya. Itu hadis Nabi SAW. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi nama dia Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi meriwayatkan satu hadis daripada Allah Taala. Maksud hadis ini hadis kursi, kalam Allah Taala. Kemudian Rasulullah SAW riwayat semula menggunakan kalam Rasulullah SAW sendiri. Jadi hadis qudsi ini berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran ni lafaz tu daripada Allah Taala, maknanya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hadis qudsi ni ialah lafaznya daripada Rasulullah, tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadis qudsi dia tak masukkan di dalam Al-Quran. Cuma Rasulullah sebut Allah Taala berfirman begini. Diriwayatkan daripada Nabi SAW satu riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala, anillahi tabaraka wa taala, daripada Allah tabaraka taala, annahu qala ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah Taala, wahai hamba-hambaku, aku haramkan ke atas aku kezaliman. Aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Maksudnya Allah Taala kata, aku tak akan zalim, tak akan melakukan kezaliman pada siapa pun. Dan aku jadikan kezaliman itu juga haram di kalangan kamu. Aku tak akan melakukan kezaliman, kata Allah Taala, dan kamu juga aku haramkan kamu melakukan kezaliman.
Fala tuzalamu ya ibadi. Janganlah kamu menzalimi antara satu sama lain wahai hamba-hambaku, kata Allah Taala. Jangan kamu buat zalim sama kamu, sebab aku haramkan kezaliman ke atasku, maka kamu juga diharamkan, aku haramkan kezaliman sesama kamu. Lalu Allah Taala kata lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni adalah sesat belaka, kata Allah Taala. Kamu semua adalah sesat. Kullukum dhallun, kamu adalah sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku bagi petunjuk pada dia. Sebab di dunia ni manusia ni tuan-tuan, keluar-keluar dari perut kita bukan kena Allah Taala. Keluar-keluar perut kita tak kena Al-Quran, tak kena Allah, tak kena Rasulullah, kita sesat, tak kena. Maka aku yang memberi petunjuk pada kamu. Maka Allah Taala bagi ilham pada mak ayah kita, hantar pergi mengaji Quran, mengaji fardhu ain, jumpa tu guru kenal Allah Subhanahu Wa Taala, belajar buat semayang, baik wuduk dan sebagainya. Kalau Allah Taala tak bagi pada ilham pada mak pak kita masjid tak tahu nak buat, tak main masjid mana ini tuan-tuan. Allah Taala bagi ilham pada mak ayah kita, lalu mak ayah kita hantar kita mengaji Quran, semayang. Allah Taala yang bagi petunjuk pada kita. Dan di sana ada ramai orang Islam yang namanya Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman kamu akan melihat la yabqal Islam illa ismuh walal Quran illa rasmuh. Kamu akan lihat Islam di akhir zaman ni ada manusia Islamnya pada nama saja, Al-Quran pada tulisan saja. Nama Islam tapi Quran tapi tak kenal Islam. Ada orang Islam tapi Quran tak pandai baca. Ramai orang Islam tuan-tuan zaman lah tak pandai baca. Majoriti Islam tak pandai baca. Majoriti orang Islam lah ni tuan-tuan tak semayang. Ada yang main Jumaat ni halal tak semayang langsung. Tuan-tuan, tu nak kira macam mana tuan-tuan? Rasulullah dah sebut dah. Maka Allah Ta'ala kata, kamu sebenarnya sesat, yang memberi petunjuk kepada kamu adalah aku, kata Allah Ta'ala. Jadi kita ni Allah Ta'ala bagi main petunjuk, main masjid, main mengaji Quran, boleh dengar kalam Allah Ta'ala. Allah nikmat sungguh tuan-tuan. Ni kita sebut subhanallah, 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 disebut oleh para ulama. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, kita takkan sebut subhanallah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kemudahan kepada kita, subhanallah apa tak mau sebut, astagfirullah tak mau sebut, alhamdulillah tak mau sebut. Ni Allah Ta'ala bagi pada kita ni, mau main masjid awal, mau sebut subhanallah, alhamdulillah. Betapa ramai manusia zaman sekarang ni yang tak mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Hati tak teringin langsung nak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi hidayat, kita mau berzikir, mau baca Quran, Allah, nikmat cukup besar tuan-tuan. Maka kata Allah Ta'ala lagi, fastahduni ahdikum. Oleh yang demikian, kamu hendaklah meminta petunjuk aku. Kita tahu kita kurang semayang, kita tak reti semayang, kita kena minta, ya Allah bagilah petunjuk pada aku, ya Allah. Ya Allah aku kurang berzikir padamu, ya Allah bagilah aku banyakkan zikir padamu. Kena minta pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Kalau tak minta, Allah Ta'ala tak bagi. Fastahdikum, maka mintalah petunjuk aku, ahdikum, aku akan bagi petunjuk pada kamu. Kalau kita nak jadi orang yang taat Allah Ta'ala, kena berdoa, minta, ya Allah jadikanlah aku yang bertakwamu kepada ya Allah. Ya Allah jadikanlah aku hamba-Mu yang mati kita husnul khatimah. Masukkanlah aku dalam syurga bersama Rasulullah. Ya Allah bagilah aku mau taat padamu, ya Allah. Kena minta. Tak minta Allah Ta'ala tak bagi. Entah. Maka kata Allah Ta'ala lagi, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'amuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu sebenarnya semuanya lapar belaka. Aku yang beri rezeki pada kamu. Allah Ta'ala kata, kamu semua ni kullukum ja'i'un, asal-asalnya kamu ni kelaparan, kebuluran semua. Aku yang bagi rezeki pada kamu. Kita boleh makan, boleh minum, semua rezeki pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah atok sebelum mak kita beranak lagi. Sebelum kita masuk dalam rahim mak kita, Allah Ta'ala dah atok dah rezeki kita tuan-tuan. Maka kata Allah Ta'ala, kullukum, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, kamu semua ni kebuluran, kelaparan belaka. Melainkan aku yang memberi makan pada kamu. Fastata'amuni at'imkum. Oleh yang demikian, mintalah makanan daripada aku, mintalah rezeki pada aku akan bagi rezeki pada kamu. Jadi rezeki ni kena minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kita. Bab rezeki ni tuan-tuan disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab karangan beliau lah. Disebut bahawa rezeki ni Allah Ta'ala dah atur sejak azali lagi. Sebelum mak kita beranak, Allah Ta'ala tak atur rezeki kita. Dan kita tak perlu bimbang bab rezeki. Kenapa rezeki Allah Ta'ala dah atur? Yang kita perlu bimbang ialah iman kita, amal kita. Bab rezekinya bimbang. Kalau rasa tak cukup, minta, Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kita. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba aku, kamu semua ni adalah telanjang bogel rasanya. Keluar pada perut mak, kain baju pun tak ada tuan-tuan. Telanjang bogel belakang.
Aku yang bagi pakaian pada kamu, aku yang beri pakaian untuk kamu tutup aurat, aku yang beri pakaian untuk menutup keaiban kamu. Maka oleh demikian mintalah pakaian daripada aku akan tutup, beri pakaian pada kamu. Baju kita adalah ni tuan-tuan, rezeki Allah Taala bagi pada kita. Baju ni keluar pada perut mak kita sekupang, tak ada dalam tangan kita, tuan-tuan. Telanjang bogel, tak berkhatan, tak berkasut. Dan begitu juga apabila kita kembali ke alam akhirat nanti macam tu juga. Kita keluar daripada kubur kita, tuan-tuan, kata Rasulullah, kamu keluar dalam keadaan telanjang bogel, tak berkhatan, tak berkasut, telanjang bogel, tuan-tuan. Sehingga sekarang Sayyidatina Aisyah kena kata Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kami duduk di padang mahsyar ni pakat tengok orang telanjang bogel, orang ni pakat telanjang bogel, pakat malu belaka. Kata Sayyidatina Aisyah begitu masuk ke sini, kata Rasulullah, pada hari tersebut kamu tak ada fikir buat orang lain. Kamu fikir mak diri kamu saja, kamu fikir neraka jahanam. Neraka jahanam di depan, kata Rasulullah. Diletakkan neraka jahanam, tuan-tuan, di padang mahsyar. Letakkan di sebelah kanan arasy Allah Taala. Jarak antara neraka jahanam dengan manusia tu 100 tahun perjalanan. Masa tu manusia dah tengok dah sekali dia menghempuskan nafas dia, neraka jahanam dia hembus asap api dia, manusia pakat ketakutan. Semua takut, pakat jatuh ketakutan, tuan. Sehingga kan hatta tablughul qulubal hanajir. Maksudnya jantung dia rasa macam hilang. Takut bersangatan. Neraka jahanam hembusan yang kedua. Semua malaikat, semua nabi dan rasul jatuh terjelepuk sampai atas dua, terjelepuk atas lutut mereka. Semua nabi dan rasul lepas malaikat takut melihat neraka jahanam. Tuan-tuan, kita dosa banyak ni macam mana, tuan-tuan? Tak tahu nak ceritalah. Teriak, Rasulullah kata di padang mahsyar, teriak sampai kering air mata, keluar air mata darah kerana ketakutan yang bersangatan di padang mahsyar. Yang nak selamatkan kita ialah amalan kita, tuan-tuan. Rugilah orang masa dunia ni tak usaha tambah zikir kepada Allah Taala, tak berusaha untuk sembahyang sunat, tak berusaha untuk bertaubat kepada Allah Taala, tak berusaha main masjid, tak mau. Rugi, tuan-tuan. Rugi tu mula bila masuk dalam liang lahat, kata Rasulullah. Manusia ni bila masuk masuk dalam liang lahat, masuk dalam alam barzakh, dia mula menyesal. Time tu, tuan-tuan, kata Rasulullah, menyesal tu tadkhulul al-hasrah fil qulub wala tartaddu abadan. Bila menyesal tu masuk dalam hati, tuan-tuan, dalam alam barzakh tu, menyesal tu tak akan tercabut dah daripada hati selama-lamanya. Bila mula menyesal, tuan-tuan, di padang mahsyar, dalam alam barzakh. Ketika itu biar kita menyesal lah, tak apa, Allah dulu aku kurang semayang, Allah dulu aku kurang zikir, aku ada peluang ni, banyak zikir, banyak bertaubat, banyak berdekatkan di Allah Ta'ala. Lah, tak apa lagi kalau menyesal. Bila masuk dalam barzakh, tak guna dah, tuan-tuan. Tak guna dah, tak boleh nak kembali dah. Allahu Akbar. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Taala, sesungguhnya kamu ni buat dosa, buat salah, al-lail wan nahar, siang malam buat dosa. Antum tukhti'una bil lail wan nahar, kamu buat dosa, buat maksiat, buat salah siang malam, buat salah dengan Allah Taala. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku boleh mengampunkan dosa semua. Semua dosa Allah Taala Allah Taala kata boleh aku boleh ampunkan. Fastaghfiruni aghfir lakum, oleh yang demikian mintalah keampunan daripadaku, kata Allah Taala. Minta ampun daripada aku, aghfir lakum, aku pasti akan ampunkan dosa kamu. Sekarang kita buat dosa banyak, tuan-tuan, daripada mula balik sampai lah macam-macam dosa kita buat. Tapi berapa banyak kita bertaubat kepada Allah Taala? Dosa banyak ke taubat banyak? Dosa banyak ke minta ampun Allah Taala banyak? Maka pakak-pakaklah muhasabah diri. Takut Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dosa kita. Wa na'udzubillah min zalik. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan banyak cara untuk kita minta ampun Allah Taala. Tuan-tuan main mengaji, main mengat kuliah, tuan-tuan kan, ataupun tanya ustaz atau guru, dia akan cerita amalan-amalan mudah yang mana boleh Allah Taala ampunkan dosa kita. Contohnya, tuan-tuan baca subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah Taala kata, aku boleh ampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali ya. Antara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Palahan ada manusia di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Rasulullah SAW, antara perkara yang menyebabkan banyak manusia masuk syurga ialah zikrullah. Zikir Allah Ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir apapun, itu antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga.
Ma min amalin anja minan nar min zikrillah, kata Rasulullah. Tidak ada amalan yang paling banyak, paling menyelamatkan manusia daripada api neraka melainkan zikrullah. Ada manusia dia kata, ya Allah, masa di dunia kurangnya aku berzikir padamu ya Allah, sedangkan zikir ni mudah aja. Nak berzikir bukan perlu ambil wudu. Nak berzikir kan perlu menghadap kiblat. Nak berzikir sambil tidur, sambil duduk baring pam, tak ada masalah. Tapi paling mudah. Tapi ramai manusia lupa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Amalan yang paling mudah, yang paling banyak menyelamatkan manusia daripada neraka ialah zikrullah. Tapi ramai manusia tak buat. Ma min amalin anja minan nar min zikrillah. Qalu ya Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Qala al-jihad walau al-jihad fi sabilillah hatta tanqata'. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau berjihad fi sabilillah macam mana pula ya Rasulullah? Walaupun kamu berjihad fi sabilillah sampai patah pedang kamu sekalipun, zikrullah yang paling banyak menyelamatkan manusia daripada api neraka. Sebab tak semua orang boleh angkat pedang, tak semua orang boleh angkat senapang nak pergi perang fi sabilillah, kan? Tapi zikrullah semua orang boleh buat. Tapi itulah amalan yang paling kurang manusia buat. Kamu ni buat salah siang malam, kata Allah Ta'ala, dan aku boleh mampu mengampunkan dosa kamu semua. Oleh demikian, mintalah keampunan daripada aku akan ampunkan dosa kamu. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-Ku, kata Allah Ta'ala, kamu tak boleh nak mudarat aku. Kamu tak boleh nak bagi mudarat pada aku, wahai hamba. Kamu nak buat jahat pada Allah Ta'ala, tak boleh. Kamu tak mampu nak bagi mudarat pada aku. Walan tablughu naf'i, dan kamu juga tak boleh bagi manfaat apa pun kat aku. Kamu nak buat jahat kat aku, nak buat mudarat aku, tak boleh. Kamu nak bagi manfaat pada aku pun, kamu tak mampu bagi manfaat pada aku. Maksudnya Allah Ta'ala terang pada Allah Ta'ala ni tak bergantung pada kita. Kalau kamu tak mau sembahyang, semua manusia tak mau beriman Allah Ta'ala, sikit Allah Ta'ala tak heran, sikit Allah Ta'ala tak terjejah. Kalau semua manusia, seluruh manusia beriman kepada Allah Ta'ala, semua sembahyang, tak ada ahli maksiat, Allah Ta'ala tak dapat manfaat apa pun. Allah Ta'ala tak bergantung pada kita. Allah Ta'ala tak bergantung pada manusia. Hakikatnya manusia yang bergantung pada Allah Ta'ala. Itu kita kena faham. Kalau kamu tak sembahyang, buat berzina, nak minum arak, nak buat maksiat, sejahat-jahat manusia, Allah Ta'ala tak heran. Sikit Allah Ta'ala tak terjejah. Kamu nak sembahyang siang malam, tak mau menikah, nak beribadat siang malam, baca Quran siang malam, tak mau buat kerja apa, Allah Ta'ala tak, aku tak heran kata. Sikit aku tak ambil manfaat pada kamu. Kamu sembahyang, kamu beribadat Allah Ta'ala, berzikir, yang manfaatnya kamu yang dapat. Kamu tak sembahyang, nak minum arak, nak bunuh orang ke apa semua, yang mudaratnya akan menimpa kamu. Aku sikit tak bergantung pada kamu. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu nak buat jahat, mudarat pada aku, kamu tak akan mampu untuk mudaratkan aku, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu nak bagi manfaat kepada aku, nak bagi kebaikan kepada aku, sikit pun manfaat itu tak akan sampai kepada aku, kata Allah Ta'ala. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala lagi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, sekiranya kamu yang hidup di awal zaman, awwalakum yang hidup di zaman yang awal, wa akhirukum yang hidup di akhir zaman, maksud daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua manusia yang berhimpun, manusianya, jinnya, dan berada pada hati yang paling bertakwa. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semua manusia bertakwa. Daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak ada yang kufur, tak ada yang musyrik, tak ada yang kafir. Semua paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tak bertambah pun kekayaan ataupun kerajaanku, sikit tak bertambah, kata Allah Ta'ala. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kerajaanku, kekayaanku, pemilikan aku sikit tak bertambah, kata Allah Ta'ala, sikit tak bertambah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ma zada dzalika fi mulki janaha ba'dha. Tak bertambah sikit pun kerajaanku, kekayaanku, pemilikanku, walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun, kata Allah Ta'ala, sikit tak tambah. Kalau seluruh makhluk beriman, Allah Ta'ala berada dalam hati yang paling bertakwa. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Seandainya seluruh manusia yang hidup di awal zaman Nabi Adam sampai kiamat, semua jin, manusia, apa semua berada dalam hati yang paling celaka. Afjarnya hati yang paling jahat, paling celaka, paling jahat dah. Seorang tak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Semua nak jadi Fir'aun belaka. Semua jadi Fir'aun, jadi Abu Jahal belaka. Tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
nak jadi orang jahat semua. Hati yang paling jahat kata Allah Taala. Manusianya, jinnya semua berada hati yang paling jahat. Ma naqasa zalika min mulki syai'a. Tidak berkurang sikit pun kerajaanku. Mulki itu kerajaan Allah Taala, permilikan Allah Taala, keagungan Allah Taala, sikit tak terjejah, tak berkurang sikit pun kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat kita kena faham hidup di dunia ni tuan-tuan. Apa saja perbuatan kita di dunia ni, Allah Taala sikit tak ditimpa mudarat, tak sikit pun tak menerima manfaat. Yang menerima kesannya ialah diri kita sendiri. Kita tak semayang, masuk neraka. Kita mencuri, merompak, nak berzina, masuk neraka. Allah Ta'ala tak jahat apa, hamba buat jahat, masuk neraka. Kalau kita rajin semayang, rajin berzikir, mai atikah masjid, dengar kuliah, rajin baca Quran, manfaat tu kita akan dapat, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hakikat yang kita kena faham kehidupan kita di dunia, itu yang sebenarnya. Allah Ta'ala sikit tak terjah kalau kita nak buat maksiat dan dosa. Dan Allah Ta'ala sikit tak dapat mudarat, tak dapat manfaat kalau manusia itu beriman dan bertakwa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita buat, semua itu ada untuk kita. Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan maksiat dan kejahatan juga untuk kebaikan diri kita, tuan-tuan. Bukan Allah Ta'ala bergantung pada kita, kita yang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ibadi, kata Allah Ta'ala lagi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahum ma naqasa zalika mimma 'indi illa kama yanqusul muhitu idza udkhila al-bahra." Wahai hambaku, kalaulah semua kamu, manusia yang jin, seluruh manusia, seluruh jin daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berdiri di satu tempat, dan semua manusia fasa'aluni, semua minta Allah Ta'ala satu-satu. Semua manusia, makhluk jin, manusia ni minta apa yang dia nak minta, terlintas di hati dia. Ya Allah, aku nak kerajaan macam susah dunia ni. Kata, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, aku nak seorang-seorang. Ya Allah, aku nak kekayaan yang tak ada orang lain sekaya aku. Minta apa saja yang terlintas di hati dia, dan aku bagi setiap orang, kata Allah Ta'ala. Aku bagi, minta seorang daripada semua manusia, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia jin minta, dan aku bagi semua apa yang dia minta, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma naqasa zalika mimma 'indi, tidak berkurang pun sikit pun apa yang ada di sisiku, kata Allah Ta'ala. Aku bagi semua, tak berkurang sikit pun apa yang aku miliki, kata Allah Ta'ala. Illa kama yanqusul muhitu idza udkhila al-bahra. Ia seumpama sebatang jarum yang dimasukkan, dicelupkan dalam air laut, diangkat. Hak lekat ujung jarum tu saja aku bagi kat kamu, kata Allah Ta'ala. Hak air laut tu sikit tak berkurang. Itu perumpamaan, kata Allah Ta'ala kata. Seluruh manusia ni minta apa yang terlintas, aku bagi semua. Tak ada seorang pun aku tolak. Maka ia seumpama sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam air laut, lalu diangkat. Hak lekat ujung jarum tu saja aku bagi kat kamu, kata Allah Ta'ala. Air laut sikit pun tak terjah, tak berkurang. Itulah nak cerita bahawa Allah Ta'ala ni maha kaya, maha agung, maha hebat. Kita di dunia ni dah ada sikit kata, kadang kita belagak, kita ada sikit kemasyhuran, kita duk bangga dengan orang, sedangkan Allah Ta'ala lebih kaya, sikit pun tak heran dengan kekayaan yang kita miliki. Sepatutnya kita bila tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kekayaan sikit, kelebihan sikit, jadikan kita ni lebih tawaduk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadikan kita ni lebih duk rasa bangga dengan orang lain. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Sesungguhnya hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kamu aku akan kira, kata Allah Ta'ala. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua amalan perbuatan kamu aku akan hitung, aku akan kira untuk kamu. Apa saja kita buat, jalan kaki main masjid pun Allah Ta'ala akan kira. Jalan kaki pergi market, buat apa pun Allah Ta'ala kira. Semua perbuatan kita Allah Ta'ala akan hitung dan kira. Summa wafikum iyyaha, kemudian aku akan bagi balasan, ganjaran pada dia. Buat baik, dapat kebaikan. Buat jahat, kejahatan yang kamu akan dapat. Semua aku akan balas. Hak baik, buat baik, dapat aku balas baik. Yang jahat, jahatlah kamu akan dapat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapat kebaikan, hasil dari amalan perbuatan dia dapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku boleh main masjid awal. Alhamdulillah, aku boleh duduk berzikir. Alhamdulillah, aku boleh baca Quran. Aku boleh taat kamu, ya Allah. Bersyukur Allah Ta'ala. Amalan kita buat amalan buat baik, maka kalau kamu dapat kebaikan, maka
pujilah Allah Taala, sebutlah alhamdulillah. Wa man wajada ghaira zalika, siapa yang dapat lain daripada tu, tak dapat kebaikan, dapat kejahatan lah, fala yalumanna illa nafsah. Jadi kalau dia dapat neraka, dia dapat siksaan di akhirat nanti, maka jangan dia mencaci, melainkan caci diri dia sendiri. Kalau kita dapat syurga di akhirat nanti, alhamdulillah. Tapi kalau kamu dapat lain daripada tu, masuk neraka, disiksa dalam neraka, fala yalumanna, kamu jangan keji, jangan mencaci, jangan memaki, melainkan maki diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini akan memberi pengajaran pada kita pada kamu muhasabah diri, usaha untuk kita dekatkan diri kepada Allah Taala. Zaman lah kalau kita tak dekatkan diri Allah Taala, tak ada siapa nak ajak, tuan-tuan. Maka usahalah kita muhasabah diri, mai masjid, mai dekat dengan majlis-majlis ilmu, mai duduk bersama orang soleh. Mudah-mudahan Allah Taala akan tarik kita duduk bersama orang soleh, orang yang berisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ada pesanan daripada pihak masjid, dia sebut tadi bahawa bila kita nak semayang